يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله. Tahu dulu. So apa? 2-0. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Bahasan sifat wahdaniyah situ. Wajib juga kita i'tikad sebagaimana wajib pada sifat-sifat yang telah lalu. Wajib juga kita i'tikad Tuhan itu satu jua. Wajib juga kita i'tikad kata Tuhan itu satu jua. Mana Tuhan itu tunggal. Tunggal pada zatnya dan sifatnya tunggal dan perbuatannya. Zat mana diri dia, sifat mana benda duduk di diri. Itu tak boleh bercerai, itu panggil sifat. Tiap-tiap zat mempunyai sifat dan tiap-tiap sifat mesti duduk di zat atau maknanya. Ya. Dan perbuatan mana afal dia, mana asa pada zat, sifat dan afal. Maka satu zat itu ialah ibarat daripada ternapi kam muttasil dan munfasil. Ya, bila itlaq saja kata wahdaniyat, dia akan pergi pada apa? Ibaratun an-nafil kumumus sittah atau kumumul khamsah, dia ada khilaf itu. Ataupun ibaratun an-nafit ta'addud fi zat wal sifat wal af'al. Ya, bila itlaq kata wahdaniyat, dia sab, dia tangkap terus. Ibarat daripada ternapi. Ya, apa sebab kata ternapi? Sebab sifat ni ya sifat salbi, sifat salbiyah. Salbiyah dengan makna apa? Dengan makna insilaf, mana ternapi, bukan makna napi. Kalau napi mana ada fi'il fa'il, ada fi'il fa'il menapikan. Maka siapa yang menapi kat Tuhan pula? Dia mana insilaf, ternapi. Dia sama kalau kita buat misal ghaslu dengan inrisal. Kalau ghaslu mana basuh, ada ghasil, ada maghsul. Ya. Kalau inrisal mana terbasuh. Kita letak baju kita dekat ampai, tiba-tiba hujan turun, oh baju dia telah terbasuh. Kalau kita ambil baju, kita gonyong-gonyong, kita basuh, itu baju tu telah dibasuh, dia membasuh. Ya, membasuh dengan terbasuh di lain. Mana nak ceritakan bahawa tidak ada fi'il fa'il. Maknanya bila itlaq sifat salbiah, dia pergi mana? Insilab. Maknanya apa? Ternapi. Sini bila kita kata wahdaniyah, mana ternapi di zat, di sifat, di af'al Tuhan tu ialah bilangan-bilangan. Jadi ternapi ibaratun anna fil adam, ibaratun anna fi ta'addud bi zat. Ibarat pada ternapi berbilang pada zat. Maka bilang pada zat dia ada dua pula, ada pecah, ada muttasil, munfasil. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Tengok dia. Dinamakan dia juga kam. Kam mana kam? Bilangan. Muttasil mana berhubung, yakni bilangan yang berhubung. Ya. Contoh macam kita nampak satu, tapi bukan dia panggil wahdaniyat. Sebab kita berbilang. Apa bilang? Tangan kita ni berbilang apa? Urat, darah, daging, tulang. Nampak satu tapi berbilang. Itu maksudnya. Maka bukan Tuhan begitu. Boleh dijuzuk-juzuk, bukan. Satu makna, itu mutasil. Munfasil bercerai, bermakna ada zat lain sama taraf standard dengan zat Tuhan kita. Itu boleh dinafikan. Dinafikan dengan wahdaniyat. Mana kita itlak kata wahdaniyat Allah Ta'ala
pada zat terus kita nampak dah bahawa zat Allah Ta'ala tidak ada tandingan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Ta'ala tu makna setanding yang boleh menyamai, makna luar satu setaraf. Yang tadi itisal dia berhubung, ya, boleh bagi-bagi itu pun bukan itu. Semua cara itu secara makhluk muhal mustahil Ta'ala. Itu mustahil. Dia panggil apa? Pada zat. Mana mumpasil, muttasil berhubung, mumpasil bercerai. Ya, mana pada zat. Dengan makna zat Allah Ta'ala bukanlah bersusun daripada juzuk-juzuk jadi satu, bukan. Satu makna itu muttasil. Munfasil mana bukanlah zat Allah Ta'ala ni ada satu zat lain setaraf sebanding dengan dia. Jadi makna ternapi semua. Satu makna. Itu makna pada zat. Kalau sifat pula, wadaniyat pada sifat, mutasil maknanya ada pada Allah Ta'ala ni satu, tiap-tiap satu jenis berbilang. Kudrat ada 2, 3 ke? Iradat ada 2, ada 3 ke? Ilmu ada 2, ada 3 ke? Itu mustahil. Ya, tiap-tiap sifat tadi satu-satu. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu. Itu maksudnya. Itu mutasil. Kalau munfasil, mana ada sifat lain setaraf dengan sifat Tuhan, ada ilmu lain setaraf ilmu Tuhan, ada kudrah lain setaraf ilmu kudrah Tuhan. Itu pun dinafikan dengan wahdaniyat. Bila sebut wahdaniyat itu semua tolak, ternafi. Muttasil, munfasil bis sifat. Kemudian muttasil, munfasil bil af'al. Dengan bahawasanya muttasil bukanlah Allah Ta'ala buat benda tu berkongsi. Ya, buat benda tu berkongsi dengan ramai tak. Ataupun munfasil ada satu perbuatan lain sama standard dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sama je. Makna pada pihak memberi kesan tak. Itu makna wahdaniyat. Dia pergi kepada apa? Ibaratun an nafil kumumus sittah, atau ibaratun an nafil ta'addud bizat wa sifat wal af'al. Mana bila itlak kita kata wahdaniyat, sak tu nampak tu ternapi suatu di suatu. Sebab sifatnya bukan sifat bangsa wujudi. Kalau sifat bangsa wujudi macam ma'ani, sebab kudrat kita nampak ada. Maknanya ada satu perkara di satu perkara. Apa ada satu perkara? Kudrat, iradat, benda mawujud. Di satu perkara, di zat Allah Ta'ala. Itu makna sifat apa nama itu, sifat ma'ani. Ada salbiah makna, salbiah makna insilap, dinafikan, ternafi. Maka satu zat itu ialah ibarat daripada ternafi kam muttasil, bilangan berhubung padanya pada Ta'ala. Iaitu bukan zat Allah Ta'ala itu bangsa dapat difardu. Atau fardu boleh takdirkan, boleh bahagi beberapa juzuk, 2, 3 boleh kerat, ada. Itu mustahil yang begitu. Seperti 2 juzuk boleh bagi 2 atau 3 dan seterusnya. Itu ternafi dengan wahdaniyat bizat. Dan apa tu? Apa 2 juzuk? Masalan ay umasillu laka masalah. Aku buat misal sebagai misal. Maka tidak begitu. Mana bukanlah zat Allah Ta'ala boleh dijuzuk-juzuk, dikerat-kerat, bukan. Satu makna, itu mutasil. Kalau munfasil pula, tidak ada zat lain setaraf dengan zat Tuhan. Itu munfasil bercerai. Habis. Yang kedua pula, maka makna yang dapat dibagi. Maka benda yang dapat dibagi itu dinamakan dia jisim. Manakala boleh menerima belah bagi, boleh belah, boleh kerat, boleh sisit, itu dipanggil apa? Jismun. Jisim. Iktibar boleh dibahagi-bahagi. Itu dipanggil jisim. Sebab kata ada jirim, ada jisim. Jirim iktibar mengambil lapang. Jirim ni iktibar yattakhis farak. Iktibar dia mengambil lapang. Itu panggil jirim. Semua kita ni panggil jirim. Maka jirim tu ada jirim jisim, ada jirim jauhar fardi. Ya, jisim bagi 2. Satu jismun. Ya, jisim, jirim. Jirim, jisim. Jirim
ialah tiap-tiap benda yang mengambil lapang. Itu dipanggil jirim. Al-jirmu. Sini al-jismu. Jisim maknanya benda yang boleh belah bagi. Lawan dia jauhar pardi, benda yang tak boleh belah bagi, atom paling kecil. Maka dua-dua ni dipanggil jirim. Mana jirim, jisim, jirim, jauhar pardi. Dia baca ada ilmu makulat, dengan ilmu berkulat ni. Jadi dia kata, maka benda yang dapat dibahagi itu dinamakan dia jismun, jisim. Dan juga muttasil, berhubung. Jadi maka benda yang dapat dibahagi itu dinamakan dia jisim. Dan juga muttasil, kam muttasil, yakni apa? Bilangan yang berhubung. Dan diibaratkan dengan ternapi kam munfasil pula. Mana betul lah wahdaniyat dia pergi pada sifat ni muttasil wal munfasil. Munfasil bercerai, yakni bilangan yang suku-suku. Dia mula-mula lagi asing. Ada sifat, satu sifat kudrat ni sama kudrat Tuhan, ada iradat ni sama kudrat iradat Tuhan. Itu tak boleh, mustahil. Dinafikan dengan wahdaniyat, dipukul habis tu. Dan bahawasanya adalah Tuhan itu ada Tuhan yang satu lagi. Tu ada Tuhan yang satu lagi, dua, ada kata tiga pula. Itu Kristian kan. Kristian ni bukanlah bangsa. Ada pula kata Kristian ni memang bangsa, kepala otak dengan tu. Kristian ni agama lah. Ya, Yahud wan Nasara, Nasara tu agama, orang panggil Kristian, bukan bangsa. Dia mengapa tak nak jawab macam-macam. Yang tu kat mengampu banyak, mengampu ampusana wa ampusini banyak. Dia isu macam ni timbul lah, ampusana wa ampusini. Yang tu kan mengampu, lebay-lebay malang, bersekil dalam kepala. Yakni bilangan yang suku-suku, dimula-mula lagi. Maknanya satu sifat yang mana dia setaraf, sebanding dengan Tuhan. Kudrat dengan kudrat. Kudrat ni sama kudrat Tuhan. Ada kudrat lain, ada iradat lain, ada ilmu lain, sama taraf dengan Tuhan. Itu mustahil. Itu dinafikan dengan wadaniyat. Kita tembak kata wadaniyat, pum, semua keluar habis semua. Muttasil, munfasil, zat wa sifat habis semua. Faham? Yang bilangan yang suku. Dan bahawasanya adalah Tuhan kita itu satu, menjadi dua dengan dia, itu mustahil. Maka tidak doanya. Sebab apa tidak? Sini kena faham makna ketuhanan. Kalau faham makna ketuhanan, dia jelas ni. Sebab makna ketuhanan apa? Dua. Istighna ila an kulli ma siwa, satu, wa iftikaru kullu ma ada ilaih. Istighna mana terkaya. Terkaya dengan mana apa? Tidak berhajat, tidak bergantung. Bukan terkaya banyak duit, banyak harta tu kan. Banyak duit panggil jutawan, banyak harta panggil hartawan kan. Bukan tu. Tu semua fakir, berhajat. Kaya dengan mana? Tidak terikat, tidak berhajat, tidak bersandar, tidak ada ikatan dengan sesiapa. Itu panggil kaya. Maka kita tak dapatlah title tu, sebab kita terikat, sentiasa terikat dengan Allah Ta'ala. Umur kita, hidup kita, mati kita, semua terikat ni. Maka kita fakir, dia panggil. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Hei manusia, kamu ni fakir kepada Allah. Tu Al-Quran sebut. Baik. Makna yang kedua ni kita pakai sini, nampak. Apa makna kedua? Iftikaru kulli ma siwa ilaihi. Berhajat oleh semua yang lain kepadanya. Bila kata Tuhan, semua benda kena terikat dengan dia. Semua benda bersandar pada dia. Semua benda memerlukan dia. Itu baru dipanggil itu Tuhan. Baik, sekarang kalau dua je batal makna ni. Dua kudrat habis. Bermakna tak umum takluk. Ya, kudrat A, kudrat B. Jadi bila A jadi langit, B jadi bumi. Yang A jadi langit, bumi dia tak buat. Yang B pula jadi bumi, langit dia tak buat. Sedangkan Tuhan dia tak boleh terlepas. Kalau ada dakwa Tuhan, tiba ada benda terlepas pada dia, itu bukan Tuhan. Habis. Itu bukan Tuhan, dia balik jadi hantu. Ya, itu tak betul. Sebab tu tak boleh dua. Tak boleh dua Tuhan. Kalau dua Tuhan, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, dia pergi lagi ke depan. Apa bila batal makna ketuhanan? Tak ada satu pun makhluk. Sebab yang boleh mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, mesti zat tu, title dia mesti ada jawatan ketuhanan kat dia.
Sifat ketuhanan tu ada kat dia. Ya. Kalau tak ada sifat ketuhanan, umpama kita semua ni makhluk, bukan? Ya, maka mana boleh beri mentaksis ataupun mentaksir satu benda? Kita boleh taksir satu benda, mana ada? Ya, menentu. Kita boleh buat penentuan ke? Tak boleh. Kalau boleh, tak ada seorang nak mati dan semua nak hidup caut asal atas seorang pun nak sakit. Tapi kenapa sakit? Tak ada orang nak susah, tapi kenapa ada susah? Semua sifat kekurangan semua kita tak nak, tapi kenapa? Cukup itu. Dibalut dengan benda tu pun tak boleh tolak, ambil lah jawab dia. Itu maknanya apa? Tak boleh. Maknanya dua. Dia mesti wahid, tunggal. Jadi walhasil dia apa? Semua makhluk ni menunjukkan sabitnya sifat ketuhanan. Ya, sifat ketuhanan makna zat yang bersifat dengan ketuhanan. Bila sabit sifat ketuhanan, dia Tuhan bermakna dia mesti tunggal. Kalau tidak tunggal, pusing balik, batal makna ketuhanan. Sebab kalau tak tunggal, takluk dia tak umum, dia dah pecah. Bila pecah, ada benda yang didakwa Tuhan, sedang ada benda lepas daripada dia, batal makna ketuhanan. Jadi semua makhluk ni dia panggil apa? Menunjuk terangnya sifat ketuhanan Allah. Dan sengaja daripada sifat ketuhanan sini mana? Wahdaniyah, tunggal. Jadi semua makhluk ni menunjuk Allah Ta'ala tu wahdaniyah. So Allah dia kata Allahum mawjud yattasib bil wahdaniyah. Lau lam yakun kazalik lam yudad syai'un minal awalim. Ya, kalau tidak begitu satu makhluk pun takkan ada. Ya, sebab kalau makhluk, ya, mana kalau sikit Tuhan tak sifat itu, satu makhluk tak ada. Sekarang makhluk ada tak? Ada. Maknanya menunjukkan sabitnya sifat ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Dan bila sabit ketuhanan, di antara makna ketuhanan ialah wahdaniyah. Itu je pusing dalil ni. Tu boleh kita nampak dalil. Dal dengan madlul. Ya, dalil menunjuk, madlul benda yang ditunjuk ialah Allah Ta'ala. Habis. Dan satu pada sifat. Ya. Mutasil padanya, dengan bahawa sifat Tuhan itu dua-dua sebangsa. Masalan, dua sebangsa, seperti dua kudrat, mustahil. Iradat, ya, ilah. Itu ilah itu. Ilah menampak akhir lah. Maka dia kata apa? Tidak. Mana tidak sedemikian. Dua kudrat, dua iradat. Kalau kata dua kudrat lagi kuat, tak, dia akan jadi makna lemah. Makna lemah bila dua kudrat, tiap-tiap kudrat ni dia punya takluk takkan umum. Sebab ada dua, satu buat kerja sana, buat kerja sini. Ya, ada sama kita. Kita lagi ramai, buat kerja lagi bagus, ringan. Pada makna ketuhanan tak boleh. Kalau dua je batal. Sebab dia akan membawa kepada tidak umum takluk. Kalau Tuhan tu mesti takluk umum. Mana kudrat tu umum semua dalam genggaman dia. Iradat semua dalam takhsis dia. Ya, Tuhan. Kalau ada lebih, kalau ada lepas, batal makna ketuhanan. Sebab tu dia akan terlepas bila ada dua. Apatah lagi kalau tiga. Ya, dia berbagi. Di dalam makna ketuhanan dia tak boleh berbahagi. Ya, dia kena tunggal, tidak boleh berbilang. Itu maksudnya. Jadi jelas wahdaniyat Allah Ta'ala dalam sekalian maujudat, termasuk paling dekat diri kita sendiri. Seperti dua kudrat, dua iradat ilah hambawi. Ya, dan diibaratkan pula daripada ternapi kam mumfasil, bercerai, dengan bahawa ada sifat yang lain. Tadi di Tuhan tu dua-dua, kudrat dua, misal tiga, dua, tiga ke, setiap sifat mustahil. Dan bahawasanya yang lain itu memberi bekas, seperti ada kudrat bagi yang lain boleh membekaskan, boleh memberi kesan pada apa-apa. Bekasan mana kesan, asar. Itu dia bekasan di bahasa tadi. Jawab dia apa? Maka tidak. Jawab dia, maka tidak begitu. Sebab kalau dua je habis. Ya, dua je batal makna ketuhanan. Sebab takluk tak umum, itu setengah elat dia.
ada pun disandarkan, ni tuturan kepada makhluk. Contoh seperti rumah ini tukang Abdullah buat masalan. Rumah ni siapa buat? Oh, ni Dola buat ni Kasim buat. Dia kata Tuhan buat. Ni pula Kasim pula panggil Kasim buat. Cakap rumah ni siapa buat? Allah Taala buat. Wah, betul macam tu. Itu dia panggil majaz, sandar. Ya. Dalam bahasa Arab pun dia ada bahasa hakiki, ada baca majaz. Sandar saja, bukan dia punya hakikat. Air pipe, betul air pipe. Air pipe tu air telaga Durian Tunggal, betul. Kolam Durian Tunggal tu sedut, lalu Batang Paip dapat nama. Air apa ni? Air pipe. Air pipe mana ada? Pipe bosi mana ada air? Betul. Pergi kedai highway tu, pergi bosi orang banyak nak. Kita pakai putau 3-4 orang. Melecit tangan pun tak kita keluar batang bosi mana ada air. Tapi pasal pula dia dapat nama pula air pipe. Sebab lalu kau dia. Allah Ta'ala lalukan af'al perbuatan taksir dia melalui apa? Dia sangkut dengan ikhtiar. Ya, usaha dan ikhtiar. Iktisab wal ikhtiar. Ikhtiar pilih, iktisab kasbun usaha. Itu hikmah Allah jadikan usaha dan ikhtiar kat kita ahli sunnah tak nafikan, sebab nak sandarkan pahala dengan dosa ni. Jabariyah ada, dia nafi tak ada usaha ikhtiar semua tuan. Itu hakikat memang begitu. Tapi tujuan dia cakap tu, tujuan dia nak mengkoyak rabakkan syariat, maka jawab dia kafir tu. Ya, dia minum arak orang ambil minallah. Huwa. Kan, dia berjudi je minallah, kan. Kita pun ambil batang kokam sesar belakang minallah, syekh dia mampu kau. Kan. Dia tak erti makna kita ada tasyri'an wa tahqiqan. Syarak ada, hakikat ada. Islam datang dua tu. Kullum min indillah, katakan semua tu datang dari Allah Ta'ala. Itu hakikat syariat. Ma asabakum min hasanatin fa minallah, wa ma asabakum min sayatin fa min nafsi. Itu syariat. Itu dipanggil adab. Ya, suluki adab. Yang baik dari Tuhan, yang buruk dari kita. Kata semua dari Allah Ta'ala. Ini ta'aduban. Bahasa Quran dia banyak ada cara beradab, ada cara syariat, ada cara hakikat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita. Ini Tuhan sandar kepada kita. Bukan engkau yang melontar ya Muhammad. Iz ramaita, ketiga engkau melontar, tu bangsa ni. Walakin hakikat walakinnallaha rama. Tapi hakikat yang melontar ialah Allah Ta'ala. Iyakah akan dikau nak budu kami sembah. Akan dikau nak budu tu ada lagi kami nampak kita. Tapi wa iyyaka nasta'in atau dah habis. Wa iyyaka akan dikau nasta'in kami mohon pertolongan. Kita tak ada lagi minta tolongan dia. Itu ayat syariat dan hakikat. Ada semua dalam Quran. Ya. Ada pun disandarkan, mana diisnad, sandarkan tuturan kepada makhluk. Seperti rumah ini tukang Abdullah yang buat masalan. Maka dengan jalan ikhtiar dan jalan usaha panggil kasab. Kasbun. Dia panggil kasbun. Ya, kasbun mana kasab hujan, bukan bulu kasab. Ikhtiar dan kasbun, kasab. Apa mana ikhtiar? Pilih. Kita kena ada usaha dan ikhtiar. Usaha apa makna? Kasbun. Ikhtiar makna pilih. Kita nak buat, tidak. Nak berjalan ke nak duduk, nak berdiri ke nak bangun, nak makan ke tak nak. Itu dipanggil kita pilih. Buat tu dipanggil kasbun, perbuatan kita. Semua tu adalah dari Allah Ta'ala. Dia Tuhan sandarkan kat kita supaya hikmat dia nak sabitkan tu pahala ataupun dosa. Nampak zahir dia buat daripada dia, usaha dia, sandarkan dia. Kalau baik, baik dia dapat. Kalau buruk, buruk dia tanggung. Tu. Maka dengan jalan ikhtiar dan usaha juga, yakni sengeling. Ya, sengeling hati. Apa sengeling hati? Bahasanya apa sengeling? Sengaja menuju hati kita. Sengaja. Bukan tergagah tak. Sengeling tu mana sengaja. Dia pakai bahasa piau tu. Sengeling hati, mana sengaja hati. Tu.
Sengaja dia buat. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruklah balas. Dan susah lelah itu usaha. Sengeling hati itu ikhtiar. Ada penkasab kasbon tu susah lelah. Angkat, jalan, ya buat kerja tu, buat kerja ni, tu dia panggil usaha. Kalau pilih tu dia panggil ikhtiar. Maka dibangsakan dua tu kat kita, pilih dan buat. Ya, supaya apa tu? Nampak zahir, nak letakkan akan pahala dan dosa ni. Itu hikmat dia. Orang tanya kenapa Tuhan jadikan usaha ikhtiar? Hikmat dia untuk disandarkan ahkam syariah. Segala hukum syariah nak sandar. Habis. Dan beserta anggotanya juga bukanlah atas jalan makhluk memberi bekas. Nampak kan? Dia Muhammad angkat dolar, dia angkat simen, banco, leper, tampal, plaster, kan? Macam-macam dia buat rumah tu. Itu atas jalan maknanya apa? Ikhtiar dan usaha sengeling dia je, bukan jalan taksir, bukan jalan memberi kesan. Memberi kesan dia bukan jalan makhluk memberi kesan, bekas memberi kesan, asar, kesan adalah daripada muasir. Siapa muasir? Allah Ta'ala. Muasir yang memberi kesan. Dia tak ada kepada ada. Kesan apa? Tak ada pula, dah ada dia tiadakan. I'dam, dia meniadakan benda ada. Ijad, dia mengadakan benda tak ada. Itu kesan. Ya, imatah, mematikan benda hidup. Itu kesan. Itu milik Allah Ta'ala, kita tak ada tu. Ya. Habis. Dan satu pada perbuatan itu pula. Dari zat punya sifat ni perbuatan. Ibarat daripada ternapi perbuatan daripada yang lain, dipanggil mutasil, mumpasil. Atas jalan memberi bekas, jalan memberi taksir. Apa kesan? Membakar, kenyang, haus, hilang dahaga, itu semua kesan tu. Semua daripada ta'ala. Maka bekas dengan jalan mutasil, dengan bahawa berkongsi, itu mutasil. Ya, ada Tuhan lain berkongsi pakat dengan Tuhan kita nak buat ni, atau bohong mustahil. Berkongsi berbuat Tuhan kita dengan perbuatan bagi yang lain, atau dengan jalan munfasil. Sini bagi kin 6 ni. Ada setengah dia kata munfasil, ini mutasil mungkin sekali. Munfasil makna bercerai, dengan bahawa bersaing, berasing-asing dengan tangan, makna tak campur masing-masing buat, tapi taraf bersama Tuhan, tu mustahil. Tak jadi usaha tak berbilang pula. Maka tiada kedua-duanya. Ada pun kam muttasil, bilangan bercerai itu, ya, dengan makna banyak perbuatan. Muttasil akan tetapi daripada Tuhan kita juga berlaka-laka, maka tiada dinafikan, dia hanya wajib disabitkan. Sabitkan yang hakikat daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil majas sandaran. Posmen datang tahu surat rumah kita dari tangan dia betul. Ya, tapi bukan dia punya surat tu, orang lain punya. Dia tengok daripada Sabah, Sarawak. Kita tengok kat situ, oh ni Mak ni dolar kita kenal. Bukan surat posmen pun. Tukar Zahid apa bagi? Nampak tangan dia yang dulu. Ambil kan? Pak Hakikat bukan dia punya. Habis. Kemudian percamai maknanya dalil. Percaman kata satu Tuhan itu kita fikir. Kau kuangkan Pak Tabir Ulil Albab, ambil iktibar orang yang berakal. Apa kita fikir, kena jalankan akal, suluhan akal kita. Baik, dalil kita fikir, kalau dua masalah, baik kita takdir kalau dua jadi macam mana? Maka tentu kedua-duanya sama-sama Tuhan yang mengadakan dan meniadakan, sebab dipanggil Tuhan, ya, dan meniadakan sekalian perkara berlaku. Maka tentu bohong. Kalau baca tadi bahong. Oh, bahong sungguti lagi. Mana bohong sungguti? Bohong betul. Sebab apa? Kerana tak sunyi daripada bersetuju kedua atau berselisih. Kita tengok situ. Bila dua Tuhan, orang akan kongsi. Imma dia bersetuju,
nak jadi, okey. Imma dia ta'arid, makna dia apa? Dia berbangkang dulu. Kalau bangkang dia dah nampak, kalau bersetuju pun dia dah nampak mustahil dia. Ya. Baik. Dia belum bawa panjang lagi. Kemudian jika bersetuju, dia dua tu, bersetuju atau berselisih. Baik, sekarang kita ambil kalau dua Tuhan tu, kalau takdir ada dua Tuhan bersetuju, keduanya pada mengadakan satu benda, masalan, maka nyatalah bohong juga ni. Ke mana wajah bohong? Pada benda yang halus. Benda yang halus dipanggil jauhar fardi. Situ guna dia ni. Jauhar fardi ni benda terlampau halus, atom. Dia tak boleh nak belah bagi sisik semua, tak boleh, halus sangat. Baik, dia lekat satu kuasa. Kalau A buat, B tak dapat. Kalau B pula buat, A tak dapat. Tu. Jadi bermakna apa? Akan timbul persoalan antara dua ni, ada yang buat, ada yang tak buat. Ya, dia benda satu. Dia satu kuasa dah jadi kan, habis yang lain tak payah. Apa jadi panggil tahsil hasil benda ada nak ada buat apa. Tu kalau sekiranya benda yang terlampau kecil, membantu kita memahami bahawasanya tidak boleh Tuhan itu berbilang. Qul huwallahu ahad. Habis, faham ni? Maka nyatalah bohong dia kata, ya, pada benda yang halus. Sebab benda halus tak boleh dekat dua kuasa, satu je. Yang dinamakan dia jauhar fardi, jauhar pirit panggil. Benda yang tak boleh belah, atom lah kecil. Kalau dulu jauhar fardi bikin apa? Macam-macam panggil semut lah, itulah. Semut boleh belah lagi kan, cik boleh belah lagi. Dia benda paling halus. Kerana mustahil padanya nak boleh berhimpun dua bekas. Jadi sini dia panggil wajah istihalah dia. Tak boleh berhimpun dua yang berbekas. Dua bekas dalam satu benda yang sama, itu muhalun. Dibawa kepada apa? Tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah hasil. Kedua Tuhan. Kata Tuhan yang pertama, jadikan langit bumi. Ya, kemudian yang kedua, Tuhan kedua pula, dia jadikan balik langit bumi. Itu buat apa nak jadi, dah ada. Itu mustahil. Ya. Itu kalau sekiranya dua setuju. Kalau tak setuju lagi pula kan, wajah mustahil lagi nampak. Allah. Kerana mustahil padanya pada jauhar fardi ni, benda terlampau halus ni, atau dia panggil jauhar jauhar fardi. Kalau yang itu dia jauhar murakab. Nyata tak boleh berhimpun dua bekas, kerana ianya tak terima hubung, tak terima bahagi. Dia kecil sangat. Kalau besar boleh bagi dua kan, kecil sangat. Jadi kalau sekiranya dua Tuhan, satu mana yang lepas dulu, membawa satu akal. Tak kena macam berlaku kisah begitulah ya. Dan dikiaskan pada berapa benda yang besar gitu juga. Kerana tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi. Ya, kalau benda besar, Tuhan jadi A jadi belah kanan, B belah kiri, kan? Jadi ada dua, ya, sama juga jalan dia. Bila ada dua, yang umum takluk, dia tak umum. Tu ringkasnya. Dan kias pada benda yang besar, ya. Tadi benda kecil, okey, dia kata tak sebab. Kalau besar, kanan dengan kiri bagi dua, sama juga. Dia jadi kanan belah kiri tak buat, yang jadi belah kiri belah kanan boleh tak buat. Jadi bila satu zat tidak bertuhan, ada benda terlepas dari dia, batal makna ketuhanan dia. Ya, batal makna. Sebab tu apa yang dahulu orang kafir terang-terang menunjukkan kebodohan, kebebalan, kebingungan, kan? Ya, orang kafir tu bagi macam tu je. Ini ada pula kita nak raih-raih pula. Nanti orang Kristian tak adalah marah sangat pada otak. Kau dia menyemutukan Tuhan, nak layan dia apa? Kau nak berkasih pada orang, tolak hukum Tuhan. Kau nak menyimpan kasih sayang dengan musuh Allah. Pada gila ni. La tajidu qauman yu'minuna billahi yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapat lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat Quran terang. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan di akhirat.
Apa dia? Yuwaduna man hadallah, mencurahkan kasih sayang kepada orang yang menentang agama Allah Ta'ala. Penentang agama Allah Ta'ala apa? Golongan musyrikin, dia menyekutukan Tuhan. Tuhan tunggal, dia kata berbilang, tak besar dah. An-nas bin naba'in azim, manusia dalam jenayah yang besar dengan Tuhan. Apa dia? Akhluku wa arzuku wa yu'badu ghairi, aku jadikan dia, aku wirisikan dia, dia ke sembah yang lain daripada aku. Orang macam ni mencabar ketuhanan Tuhan, kita pula kata kita nak jaga hati dia, kepala otak pada bangang Anwar ni ya, kepala otak masuk air je. Tak reti agama jangan cakap kan, ya, bahaya dan wasak orang lain. Kau pergi timbul isu habis awak, kau jolok sarang tabuan awak kau pergi jolok apa kan, tak reti tanyalah mufti ada semua ada kan. Kau pergi cakap babi buta jangan gila apa, ambil kau kentala dengan orang. Orang kentala ke nafsu membetulkan akidah kan, tu kan benda kecil. Sampai ada yang tersasar-sasar pula, Kristian ni bangsa kepala otak kau. Kalau bangsa tu macam Israel, itu bangsa. Israel keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Isra tu makna hamba, il tu makna Tuhan bahasa dia. Israel tu makna hamba Tuhan. Agama dia apa yang sesat tu? Yahudi. Yahudi itu bangsa. Itu Yahudi itu apa? Agama. Yahud. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara. Itulah kan. Dan kiaskanlah pada benda yang besar. Kerana apa? Tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi. Dua bekas juz, sebatang kayu nak jadi mesti berkongsi sebab dua Tuhan. Bila kongsi memang tak dapat umum, sebab dah dua mesti berbagi. Kau jadi sebelah sini, aku jadi sebelah sini, habis. Yang A jadi belah kanan, B tak buat. Yang B pula jadi belah kiri, A belah kanan tak buat. Jadi yang didakwa Tuhan ada benda terlepas pada dia, batal makna ketuhanan. Tak boleh. Sebab mesti tunggal, bau takluk dia umum. Bila takluk umum, baru dah itu makna ketuhanan ada dekat dia. Ya. Sebab kita buat napi, sebab zikir tu cantik, nak kena perhati betul habis. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid iman kamu, maintain dia dengan kalimah la ilaha illallah. Dia akan nampak, pertama dia buat nafi isbat tentang uluhiyah. Yang kedua dia pergi pada tauhidul af'al. Ya. Dia mula-mula tiada sifat ketuhanan melainkan Allah. Ya. Yang kedua dia pergi bila kata Tuhan, bermakna semua perbuatan dari dia asal pada af'al. Dia timbul makna la fa'il illallah. Ada begitu. Tiada yang membuat sebenar melainkan dia. Ya, dan bila Tuhan wujud dia apa? Zati. Maka wujud zati je apa ada? Tak ada melainkan dia je. Wujud mutlak. Maka la mawujud bihaqqin illallah. Jadi wujud yang sebenar melainkan dia je. Sebab wujud lain tak sebenar. Apa mana tak sebenar? Mana wujud lain semua majas. Ataupun dipanggil apa? Muqayyad, diikat. Adapun Tuhan wujud dia tidak, dia mengikat bukan dia diikat. Dia tidak bersandar, dia tempat bersandar. Tuhan. Dan kiaskan kepada benda yang besar, kerana tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi dua bekas. Maka pada masalah yang difardu, fardu makna yang ditakdirkan, ialah tasawurkan, kita rupakan apa tasawurkan, satu yang memberi bekas jua. Tu. Mana jatuh satu benda tu, kesan tu satu. Bekas mana kesan sini, asar. Bukan bekas macam besin, beledi, bukan. Tu kan. Itu inak. Yang ni maknanya bekas dengan mana at-taksir, kesan. Kesan tu. Kita bakar aja, kesan dia apa? Hangus. Hangus tu daripada api ke daripada Allah? Dia punya etikat api yang hakikat hangus, syirik dia dengan Tuhan. Al-ikhraq minallah, al-syaba' minallah, semua daripada Allah. Kenyang dari Tuhan. Kita makan kan, orang makan kenyang tu tak boleh jadi kan. Kalau etikat makan itulah hakikat memberi kesan pada kenyang, maka syirik dia dengan Tuhan. Seolah ada benda lain dah sama standard. Memberi kenyang tu Tuhan beri, orang lain pun boleh beri, sama jawab dia. Syirik jawab dia. Tak, dia tunggal. Sebab kena perlu nampak makna ketuhanan dua, itu boleh faham. Yang diambil daripada ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu pokok dalam usuluddin, kat situ duduk dia. Dua keluar.
wahai manusia, kamu fakir kepada Allah. Artinya sifat iftiqaru kullu maswa ilaih. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Al-ghani artinya sifat istighna ila an kulli maswa. Ya, dua tu aja. Satu ayat ulama orang beribu kitab ada tu. Kemudian jika berselisih pula, tadi satu kan mustahil juga. Kalau selisih lagi lah. Seperti satu nak beri ada satu benda dan satu lagi tak nak, ya, beri ada satu benda. Seorang kata dia langit, dia kata jangan. Baik, oleh kerana kalau dikata dia di Tuhan, dua-dua lulus. Jadi langit tu boleh kata ada dan boleh kata tiada. Lagi gila kan. Buat kata dua Tuhan, kita kata dua lulus. Okey, langit nak kata ada boleh, nak kata tak ada boleh. Jadi dia berhimpun dua yang berlawanan. Ya, satu masa berhimpun dua kelananan. A kata nak jadikan panjang, B tak nak, B kata jadikan pendek. Oleh kerana dia Tuhan, okey lulus. Dua-dua lulus. Mana satu benda boleh panggil panjang, boleh panggil pendek. Oh lagi gila panggil. Sebab semua dua sifat itu ada berhimpun. Kalau panjang tak ada pendek, kalau pendek tak ada panjang. Ini dua-dua. Sebab dua Tuhan kata lulus dua-dua, maut. Itu wajah mustahil. Akan timbul benda apa? Ad-didan la yajtami'an kaedah tu akan. Benda did dia tak boleh berhimpun. Kalau nakid lain, hitam dengan tak hitam itu boleh. Tak hitam biru, kuning, merah, semua tak hitam. Kalau lawan did tak boleh. Habis. Dan satu lagi, kemudian jika berselisih keduanya seperti satu nak beri ada satu, tak nak, satu lagi tak suka nak beri ada benda tu, maka tentu bohong. Bohong lagi. Kita semua kena bohong ni bang. Kerana mustahil nak menang dan lulus kehendak kedua. Nak lulus kehendak dua-dua mustahil, kerana tak boleh berhimpun ada dengan tiada. Satu kata ada, satu kata tak ada. Jadi dua-dua lulus. Ya, dua-dua lulus. Jadi dua benda, satu benda boleh kata ada, boleh kata tak ada. Berat kerja. Mustahil tu. Jadi benda berhimpun dua benda mustahil. Bila jadi benda mustahil? Kalau kita takdir Tuhan tu dua. Dia begitu. Dia akan jadi macam tu. Jadi benda mustahil jadi dua Tuhan berbilang Tuhan mustahil. Yang wajib, yang sabit betul ya, tunggal. Kerana tak boleh berhimpun ada dengan tiada pada satu benda yang sama satu pada benda pada satu masa. Tepat satu masa dia ni apa? Kecil pun dia, besar pun dia. Pening, wah, besar pun ya, kecil ya ke? Oh, pening pada. Kalau masa lain tak apa. Ya. Masa lain dia kecil, masa lain dia besar. Masa lain dia diam, masa lain dia bergerak. Itu tak apa. Kalau berhimpun tu tak boleh. Satu masa bergerak boleh, diam boleh, tak boleh. Itu mustahil. Jadi mana mustahil? Kalau kita kata Tuhan dua. Jadi berhimpun benda berlawanan mustahil, maka dua Tuhan pun mustahil. Bila mustahil dua Tuhan, sabitlah wahdaniyah. Itu jalan dalil. Itu dia panggil wajah istidlal. Kerana mustahil nak menang dan lulus kehendak keduanya, kerana tidak boleh berhimpun ada dengan tiada, dia berlawan. Satu pada satu benda. Ada pun kalah satu, lulus kehendak kedua. Hukum. Satu kata nak jadi, satu kata tak nak. Lulus yang kata nak jadi, maka jadi benda tu. Jawab dia apa? Dua-dua lemah. Sebab dua-dua tamu martabat. Maka boleh ditasawurkan di sisi kaul yang mensabitkan ahwal, ya, sifat hal dengan tiap-tiap daripada dua jalan ini, ya, tetaplah lemah keduanya. Jadi maknanya kalau dua memang tak boleh tu. Apa jalan pun tak boleh dua Tuhan, mesti tunggal. Tu. Jadi kita nak faham, kita nak pandang ketunggalan dalam semua peredaran setiap saat makhluk. Makhluk dia boleh buat, sebenarnya Tuhan tu tunggal. Kalau tak tunggal, batal makna ketuhanan. Dia pergi situ. Kalau batal makna ketuhanan, mana mungkin ada makhluk? Sebab makhluk ialah dijadikan, dan sifat penjadi mesti dia mempunyai sifat ketuhanan. Ada pusing kita balik. Ya jelas nampak makhluk menunjuk atas kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya, habis.
Maka satu lagi, maka membawalah kepada tak boleh ada satu perkara daripada makhluk ni. Kalau jadi tadi berlawan kan tak boleh ada jawab dia. Sekarang ada tak? Ada. Jawab dia bila ada mestilah Allah Ta'ala tu bersifat ketuhanan, dan segala ketuhanan mesti dia wahdaniyah, tak boleh berbilang tu. Maka bohong kerana bermacam-macam makhluk sudah ada kalau kita tak ada, ya. Maka kejaplah, yakinlah, kejap mana yakinlah kita kata Tuhan satu dan juga tidak berbilang. Tu. Dan kiaslah dalil satu pada sifat sifat dan perbuatan pula. Ya, sama ke tu? Afan. Ada pun dalil kata zatnya bukan kam muttasil. Ya, nak dapat dalil ni. Muttasil bilangan berhubung, maka sangat nyata. Kerana jika ia zatnya tadi kam muttasil, mana berhubung, maka tentu jirim dan jisim namanya. Faham? Kalau Tuhan ni maknanya apa? Boleh muttasil, berhubung, ya, ataupun mumpasil, bercerai. Kalau ada boleh macam tu, jawab dia apa? Tentulah jirim dan jisim namanya. Jawab dia bukan Tuhan, ya, itu jawab dia pun makhluk. Sebab jisim, jirim itu adalah makhluk. Maka tentulah nak ke tempat. Kalau jirim-jirim nak ke tempat ila akhir sampai akhir, wallahu alam. Jadi mustahil pula lah. Nak bawa kepada tempat pula kena qadim, lagi mengarut. Ya, habis tu. Kemudian beza sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, apa beza ni? Ini akan datang dibincang. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saul.